Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tentang buku yang berjudul Mustafa Kamal Atatürk. Saya akan membentangkan mengenai biodata Mustafa Kamal Atatürk. Nama penuh beliau, Gazi Mustafa Kamal Pasha. Nama gelaran, Mustafa Kamal Atatürk. Beliau dilahirkan di Salonika atau Selanik. Nama ibu beliau, Zubaidah Hanim, manakala suaminya bernama Ali Riza Effendi. Namun, bapa kandungnya tidak dapat dikenal pasti. Beliau telah mendapat pendidikan awal di sekolah rendah di Salonika. Kemudian beliau meneruskan pembelajaran di sekolah kadet di Salonika dan Manastar. Seterusnya, beliau telah menyambung pelajarannya di Maktab Tentera Manastar dan Kolej Tentera di Istanbul. Beliau telah dilantik menjadi Lieutenant serta Kapten seawal usia 24 tahun. Beliau mula aktif dalam bidang politik dan telah menubuhkan Parti Tanah Air dan Kemerdekaan di Damsyik dan Salonika. Pada Januari 1923, Mustafa Kamal Atatürk telah menikahi seorang gadis yang bernama Latifah Hanim. Namun begitu, perkahwinan mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Selepas Mustafa menceraikan isterinya pada 5 Ogos 1925. Seperti yang kita ketahui, Mustafa Kamal Atatürk telah menggulingkan 3 orang sultan. Disebabkan hal itu, beliau telah diangkat menjadi Presiden pertama Turki. Melalui kekuasaannya, beliau telah pun menjatuhkan empayar pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Disebabkan hal itu, beliau telah diberi gelaran Khalid Al-Walid Turki. Setelah menjadi sebahagian daripada pasukan tentera negara Turki, Mustafa Kamal Atatürk mengatur langkah dengan licik untuk menghancurkan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah yang dianggapnya sudah semakin lemah. Oleh yang demikian, Mustafa Kamal Atatürk mula aktif dalam bidang politik untuk merealisasikan impiannya itu. Mustafa Kamal Atatürk berjaya menghalau Sultan Abdul Hamid dan keluarganya dari istana. Sultan Abdul Hamid perlu melepaskan tahtanya dan juga hartanya. Jeneral Hussein Tun memilih Mustafa Kamal Atatürk sebagai perisik tentera Inggeris. Mustafa Kamal Atatürk kemudiannya membentuk Ahli Majlis Rakyat yang terdiri daripada 380 orang. Mustafa Kamal Atatürk diberikan kuasa untuk menentukan dasar perjuangan negara Turki. Ahli Dewan Perwakilan Nasional Turki telah dipujuk oleh penyokong tegar Mustafa Kamal Atatürk untuk memilih Mustafa Kamal Atatürk sebagai Presiden pertama Turki. Mustafa Kamal Atatürk telah memindahkan ibu negara Turki dari Istanbul ke Ankara yang kini dikenali sebagai Ankara semasa pemerintahannya sebagai Presiden Turki pertama. Dia melancarkan pembaharuan sekular bagi mewujudkan keadaan negara yang moden. Detik-detik kejatuhan empayar kerajaan Khalifah Umayyah bermula apabila Mustafa Kamal Atatürk dilantik menjadi Presiden pertama Turki. Pada mulanya, beliau telah mengisytiharkan kelahiran kerajaan Republik Turki moden dengan mengikut segala model dan undang-undang barat dalam pemerintahan. Seterusnya, pada tahun 1922, Mustafa Kamal telah membebaskan wilayah-wilayah asal Turki sepenuhnya dan menubuhkan negara Republik
Turki yang diketuai oleh badan pemerintah iaitu Dewan Perwakilan Nasional Turki yang berpusat di Ankara. Antara perubahan yang telah dilakukan ialah pembelajaran dan pengajian yang bercirikan Islam dilarang sama sekali dan digantikan kepada sistem pendidikan moden sepenuhnya. Seterusnya, pemakaian serban dan hijab dilarang serta kalender hijrah ditukar kepada kalender Masihi. Kini tibalah kepada kemuncak kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, iaitu pada 3 Mac 1924, Mustafa Kemal Atatürk merangkap Presiden Turki telah memecat dan membubarkan sistem khalifah. Seterusnya, beliau telah menghapuskan sistem pemerintahan Islam di Turki. Beliau juga telah melakukan banyak perubahan dalam pentadbiran dan juga undang-undang negara. Yang pertama, beliau telah menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai muzium. Yang kedua, beliau telah menggantikan hukum Islam kepada hukum Swiss. Ketiga, beliau telah mengarahkan supaya sekolah-sekolah agama ditutup. Keempat, beliau telah mengarahkan supaya azan dialunkan dalam bahasa Turki dan bukan lagi bahasa Arab. Perubahan-perubahan tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kemarahan kepada para ulama serta semua rakyat Turki. Pada tahun 1928, Turki secara rasminya telah mengumumkan bahawa agama Islam bukan lagi agama rasmi bagi kerajaan Turki. Penentangan demi penentangan telah dilakukan oleh rakyat Turki serta para ulama. Namun, sesiapa sahaja yang telah terlibat dalam penentangan tersebut telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan telah menentang negara Turki sendiri. Diceritakan bahawa ketika hujung-hujung nyawa Mustafa Kemal Atatürk, beliau menderita penyakit dan hukuman yang sangat pedih. Beliau mengidap penyakit kulit yang sangat teruk sehingga menyebabkan mengalami kegatalan seluruh badan. Beliau juga mengalami sakit jantung dan penyakit darah tinggi. Mustafa Kemal juga diserang penyakit dalaman iaitu serious hepatitis yang disebabkan oleh alkohol. Cahaya berkumpul di dalam perutnya menyebabkan ingatannya menjadi sangat lemah dan juga darah keluar dari hidungnya tanpa berhenti. Lepas itu, beliau juga mengidap penyakit kelamin akibat perbuatan kemaksiannya satu ketika dulu. Untuk mengeluarkan cecair yang berada dalam perutnya itu, doktor menggunakan jarum untuk menyedot cecair tersebut. Namun, perutnya menjadi busung dan kakinya menjadi bengkak. Mukanya menjadi kecil dan darahnya berkurang sehingga berwarna seperti seputih tulang. Badannya mengalami demam yang sangat teruk sehingga dia tidak boleh tidur lena dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Walaupun dalam keadaan tersiksa, Mustafa Kemal dengan angkuhnya mewasiatkan bahawa jenazahnya tidak boleh disolatkan jika meninggal dunia.